Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'du, bersyukur kita kehadirat Allah. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi dalam majlis 10 minit bersama Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan kita masih lagi berada di hadis yang ketiga, iaitu hadis yang menceritakan detik-detik penurunan wahyu, iaitu surah Al-Alaq, daripada ayat pertama sampai ayat yang kelima kepada baginda Nabi SAW sewaktu baginda berada di Gua Hira. Dan sebagai mengambil keberkatan, kita baca terlebih dahulu hadis ini dari awal hadis sehinggalah pada petikan yang bakal kita huraikan pada petang yang berbahagia ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sanad yang bersambung daripada para guru dari generasi ke generasi sehingga bersambung kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga beliau diredai oleh Allah, begitu juga para guru beliau, para murid beliau, dan seluruh para ulama yang telah berkhidmat terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, begitu juga dengan para pelajar yang telah berkhidmat mempelajari Sahih Al-Bukhari, dan kepada semua saja mengambil manfaat daripada ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Allahumma amin. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Dan kita berhenti setakat ini dulu untuk hadis ini. Dan kita telah pertemuan 2 hari lepas. Saya mohon maaf, semalam dan sebelumnya saya tidak dapat bersama. Dan pertemuan sebelum ini, iaitu majlis yang ke-29 sebelum ini, kita telah mempelajari berkenaan dengan apa yang ditakuti oleh Rasulullah ketika baginda bersabda kepada Sayyidatuna Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Maka setelah Rasulullah berkata sedemikian kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, kata Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalla, sama sekali tidak, wallahi, demi Allah, ma yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan menghina anda selama-lamanya.
innaka latasilur rahim, sesungguhnya anda orang yang menyambungkan silaturahim. Wa tahmilul kal, anda seorang yang menanggung bebanan. Wa taksibul ma'dum, anda seorang yang menghasilkan yang tiada. Wa taqrid dhaif, anda seorang yang memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, anda membantu untuk isu-isu kebenaran. Ini ucapan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tatkala Nabi menyatakan kepada beliau akan kerunsingan baginda Nabi, dan telah kita bincangkan sebelum ini. Pandangan yang kuat menyatakan Nabi runsing, Nabi takut Nabi tidak mampu untuk memikul amanah wahyu Allah Azza wa Jal. Lalu Sayyidatuna Khadijah memberikan kata semangat kepada Rasulullah dengan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal bahawa Allah sama sekali tidak akan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Lalu disebut 1, 2, 3, 4, 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, orang yang mempunyai akhlak-akhlak sedemikian tidak akan dihina oleh Allah selama-lamanya. Itu secara kasar dan secara asas berkenaan dengan kisah ini. Dan kita lihat sedikit apakah yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Qastallani ketika menghuraikan kenyataan ini. Kerana berlaku juga perbezaan pandangan para ulama dalam memahami petikan yang kita baru saja dengar sebentar tadi. Disebut oleh Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, beliau menyebut Allah tidak akan menghina anda sama sekali. Lalu disebut 5 sifat tersebut. Dengan bersumpah menggunakan nama Allah Azza wa Jal, yang pada Sayyidatuna Khadijah Rasulullah tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya dengan sebab sifat-sifat tersebut. Lalu kata para ulama kita ketika menyatakan kenyataan ini, kata Al-Imam Al-Qastallani contohnya disebut sini, wastadallat ala ma aqsamat alaihi bi amrin istiqra'iyyin jami'an li usuli makarimil akhlaq wa fihi dalilun ala anna man tubi'a ala af'alil khair la yusibuhu dhair. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha boleh bersumpah sedemikian kerana berdasarkan amrun istiqra'i, berdasarkan kajian yang menyeluruh terhadap apa yang diterima oleh mereka yang mempunyai sifat-sifat mulia yang telah disebutkan sebentar tadi. 5 sifat mulia ini berdasarkan pengalaman orang-orang sebelum ini. Mereka itu adalah orang yang tidak akan dihina oleh Allah Azza wa Jal. Dan kata Al-Imam Al-Qastallani, kenyataan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid ini menunjukkan bahawa orang yang berakhlak mulia tidak akan ditimpa dengan malapetaka. Dia tidak akan diuji dengan kecelakaan. Walaupun mungkin dia diuji dengan kesusahan, dengan musibah, tetapi dia tetap menjadi seorang yang bermaruah. Bukanlah musibah itu menyebabkan dia menjadi manusia yang rosak akhlak, yang rosak keimanan, yang rosak dari sudut jati diri. Tetapi mereka tetap menjadi orang yang utuh, yang dibanggakan oleh manusia, walaupun mereka mungkin diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Dan kata Imam Al-Qastallani dalam menghuraikan beberapa kenyataan di sini, kata beliau sebagai contohnya, ketika disebut tentang innaka latasilur rahim, sesungguhnya anda seorang yang menyambungkan silaturahmi. Maksud silaturahim iaitu menyambungkan hubungan kekeluargaan. Baginda Nabi sentiasa menyambungkan hubungan kekeluargaan. Kemudian disebut watahmilul kal, anda seorang yang menanggung al-kal. Lalu di sini kata Al-Imam Al-Qastallani, al-kal bermaksud alladhi la yastaqillu bi amrihi. Seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri. Maknanya dia memerlukan kepada bantuan orang lain. Dia tidak mampu untuk melakukan satu perkara itu secara bersendirian.
maka menanggung al-kal, maksud dia baginda Nabi SAW adalah seorang yang menanggung urusan orang lain yang berada dalam kesukaran. Kemudian antara erti al-kal juga adalah al-thiql, iaitu benda berat. Jadi mungkin ada dua maksud. Nabi menanggung bebanan di sini, maknanya Nabi menanggung, itu membantu orang yang berada dalam kesusahan. Atau sebenarnya Nabi SAW ini, kalau ada orang contoh ada barang nak angkat tapi berat, tak mampu dia angkat, maka Nabi SAW akan mengangkat barang tersebut untuk membantunya membawa barang yang berat tersebut ke tempat yang ingin dia pergi. Ini satu, ini ada dua pengertian dalam erti al-kal. Begitu juga dengan kalimah al-ma'dum, wa taksibul ma'dum. Kata al-Imam Al-Qastallani, ay tu'tin nasa ma la yajidunahu 'inda ghairik. Kamu memberikan kepada manusia apa yang mereka tidak mendapatinya di sisi orang lain. Ini maksud wa taksibul ma'dum. Kamu telah bekerja atau mengusahakan benda yang tiada. Maksudnya, kata Sayyidatuna Khadijah, anda seorang yang memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Kamu sering memberikan yang terbaik kepada manusia. Dan ada juga pandangan yang lain yang dia mengatakan, atau maksudnya adalah tuksibu ghairakal malal ma'dum. Kamu telah memberikan kepada orang lain akan harta yang tidak dapat diperolehi. Maksudnya Nabi sering memberikan bantuan kewangan, bantuan harta kepada orang yang dalam kesusahan. Dan ada juga para ulama mengatakan maksud wa taksibul ma'dum di sini, iaitu Nabi telah memberikan kepada orang lain akhlak-akhlak mulia yang tidak dapat diberikan oleh orang lain kepada masyarakat ketika itu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kadang-kadang dalam sabda Nabi itu sendiri mungkin boleh difahami dengan pelbagai kefahaman. Sama ada maksudnya Nabi memberi bantuan kepada seseorang yang dalam kesusahan, atau Nabi SAW memberikan akhlak yang mulia, yang mana akhlak-akhlak sedemikian tidak mampu diberikan oleh orang lain kepada masyarakat ketika itu. Jadi ini di antara perkara yang disentuh oleh para ulama dalam menyatakan akhlak Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebut oleh Sayyidatuna Khadijah dalam memuji baginda Nabi. Dan antara sifat yang disebut oleh Sayyidatuna Khadijah juga adalah wa takrid dhaif, anda seorang yang memuliakan tetamu. Maksudnya kalau orang datang ke rumah anda akan menyediakan makanan dalam memuliakan kedatangan tetamu. Dan disebut juga wa tu'inu ala nawaibil haqq. Maksud nawaibil haqq, kata al-Imam Al-Qastallani, ay hawadithihi. Benda-benda baru, isu-isu baru yang timbul dalam masyarakat, yang mana isu-isu itu adalah isu-isu kebenaran, maka Nabi akan membantu, menjuarai, membantu dalam menjadikan isu-isu itu yang hak mendapat haknya. Jadi Rasulullah ini terkenal dalam masyarakat Arab sentiasa membantu dalam isu-isu kebenaran. Kalau benda itu adalah benar, maka Nabi adalah yang menjadi hero-nya, yang akan menjadi insan yang begitu jelas bantuannya dalam memastikan isu-isu kebenaran ini dapat dinaikkan, dapat diberikan kepada yang sepatutnya. Jadi dan juga disebut isu-isu kebenaran ni sebab kadang ada isu-isu tapi dia bawa kepada kebatilan, yang itu Nabi bukan juaranya. Nabi tidak akan terlibat dalam isu-isu kebatilan, tapi dalam isu-isu kebenaran maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juaranya. Dan di sinilah kita dapat melihat bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum daripada Nabi diminta oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat Arab ketika itu pun, akhlak Rasulullah itu sudah diketahui oleh masyarakat Arab. Dan ini sebagai contohnya disebut dengan jelas akhlak-akhlak, 5 akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidatuna Khadijah di dalam memujuk baginda Nabi
dalam menyatakan bahawa kalau sedemikian ini akhlakmu ya Rasulullah, begitu indah akhlakmu hai suami, orang seperti anda yang mempunyai akhlak sedemikian bagus tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maknanya apa yang anda terima itu anda akan dapat melunaskan amanahnya. Wahyu yang anda terima itu anda akan dapat melunaskan tanggungjawabnya. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi hadis yang ketiga ini, iaitu pada kenyataan yang berbunyi fantalaqat bihi Khadijatu radhiyallahu anha hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.